bacaan kitab As-Sirajul Wahaj fi Qissatil Mi'raj sedikit sebelum masuk kepada kitab Idaman Hati. Jadi cerita berkenaan dengan Buraq tadi, ada satu faedah disebutkan oleh para ulama bahawa ada 10 binatang yang disebutkan oleh para ulama ataupun dalam riwayat, para ulama yang sebut ni ada riwayat yang menyebutkan bahawa akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Buraq. Cuma Buraq ini kata ulama adalah tasahul daripada sebahagian masyayikh ketika memasukkan Buraq ke dalam salah satu binatang yang masuk ke dalam syurga, kerana Buraq hakikatnya daripada syurga. Yang kedua Naqatu Salih, unta Nabi Allah Salih alaihi salam. Yang ketiga Himar Sayyidina Uzair, Himar Sayyidina Uzair, keldai Sayyidina Uzair, Nabi Allah Uzair alaihi salam. Yang keempat Ajlul Khalil, iaitu anak lembu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Yang kelima Kabshu Ismail. Yang kelima Kibash, Nabi Allah Ismail alaihi salam. Yang keenam Hudhud Sulaiman, burung hudhud Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wa namlatuh, dan juga semutnya, dipanggil Namlu Sulaiman, semut Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini pun masuk syurga Allah Ta'ala. Yang kelima, yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 Kalbu Ahlil Kahfi, anjing Ahlil Kahfi, Qitmir. Yang ke-9 Hud Yunus, ikan paus, ikan Hud yang menelan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dan yang ke-10 Baqaratu Bani Israel, iaitu lembu Bani Israel yang digunakan untuk mencari ataupun dipukul kepada mayat yang dibunuh, kemudian hidup dan kemudian bercakap balik. Cerita siapa dia yang membunuh. Dan sebahagian ulama menazamkan 10 binatang tersebut disebut Buraqu Syafi'il Khalqi Naqatu Salih. Ini Buraq Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Naqatu Salih, unta Nabi Saleh. Wa ijlu li Ibrahim kabshun li najlihi. Dan yang ketiga Ijlu Ibrahim, iaitu lembu Nabi Allah Ibrahim. Dan kemudian Kibash Nabi Allah Ismail. Wa hudhudu Bilqis atau Balqis, boleh baca dua. Wa hudhudu Bilqis wa namlatu ba'liha. Hudhud Sayyidina Balqis, Sayyidatuna Balqis. Di sini disebut hudhud yang telah pergi mengambil berita daripada Bilqis. Wa namlatu ba'liha, dan semut kepada suaminya, iaitu Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Ini semut Sulaiman. Himaru Uzairin kalbu kahfi kamithlihi. Himar Nabi Allah Uzair, anjing kahfi seumpamanya juga. Wahutu bnu Matta summa baqurati liman. Wahutu bnu Matta summa baquratu liman yabirru li ummin fi raqa'i wa mahillihi, fi raqa'in wa mahillihi. Yaitu yang seterusnya Hud ibnu Matta, ikan paus ibnu Matta, yakni Sayyidina Yunus ibnu Matta. Kemudian lembu yang digunakan oleh Bani Israel, yakni lembu tersebut adalah milik seorang budak yang melakukan kebaikan kepada ibunya. Ini ceritanya panjang lah, cerita macam mana lembu tu dijual. Itu panjang cerita, bukan tempat dia di sini. Fahatika ashrun minal jina fil jinani wa ghairiha yasiru wa ghairuha. Fahatika ashrun fil jinani, ini 10 yang akan masuk syurga. Wa ghairuha yasiru turaban yawma hasyrin likullihi, manakala yang bakinya semua akan menjadi tanah pada hari akhirat kelak. Dan kata Al-Imam Dardir rahimahullah, dikira Buraq
dan juga kabshu Ismail sebagai binatang dunia, musamahah. Ini musamahah daripada sebahagian ulama, hakikatnya kedua-dua binatang tersebut adalah daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dikira kabshu Ismail dikira daripada dunia, kemungkinan daripada Sayyidina Habil. Nabi Allah Habil, anak Sayyidina Adam alaihi salam, iaitu Sayyidina Habil. Sayyidina Habil Nabi Allah taala yang dibunuh oleh Qabil. Qabil membunuh Nabi Habil. Tahu tak, Nabi Sayyidina Habil adalah Nabi, bukan orang biasa. Sayyidina Habil Nabi Allah taala. Jadi Sayyidina Habil dibunuh oleh Qabil, dan beliau Sayyidina Habil alaihi salam menyerahkan ataupun mengorbankan kibas. Dan katanya dalam riwayat, kibas itulah yang diangkat oleh Allah, diturunkan menggantikan Nabi Ismail waktu ketika peristiwa penyembelihan. Dan kibas itu yang diturunkan. Ada riwayat sebut begitu. Baik, selesai tentang buruk apa semua sekali. Bermulalah perjalanan malam itu baik apa ni? Rajah satu ya. Bermulalah perjalanan malam yang barakah ditemani Jibril dan Mikail di sebelah. Jadi bermulalah perjalanan malam Nabi SAW yang sangat berkat ini, iaitu malam Isra' ini, ditemani oleh Sayyidina Jibril alaihi salam di sebelah kanan, manakala Sayyidina Mikail alaihi salam berada di sebelah kiri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba di Taibah baginda menunaikan salat, itu negeri hijrah baginda dan sahabat. Jadi ketika tiba di Taibah, Taibah dengan fathahkan ta, Taibah adalah Madinah Al-Munawwarah. Dan ini adalah tempat hijrahnya baginda Nabi SAW. Iaitu ketika mana sampai di Taibah, Nabi kita Muhammad SAW diarahkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, diminta oleh Sayyidina Jibril, bahasa yang lebih lunak, diminta oleh Sayyidina Jibril untuk turun menunaikan salat. Maka kata Sayyidina Jibril, inzil fasalli hahuna fafa'ala. Maka Sayyidina Jibril meminta kepada Rasulullah untuk turun daripada geburak, menunaikan solat di situ. Dan kemudian setelah Nabi solat, maka baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril memberitahu kepada Nabi, atadri aina sallaita. Bertengok Nabi SAW punya sifat, akhlak baginda Rasul. Nabi tak tanya, dah suruh solat. Nabi tak tanya, ni kenapa kena solat? Lepas tu nak solat berapa rakaat? Sekurang-kurang solat yang mutlak 2 rakaat. Dia tak perlu tanya berapa rakaat nak kena sembahyang. Kalau itu solat mutlak begitu, maksud ambil yang paling ringan, 2. Nabi tak tanya, Nabi sembahyang. Habis sembahyang terus naik balik kenderaan. Nabi tak tanya pula di mana. Kenapa? Karena bukan tugas ditanya waktu itu. Ini Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Jibril yang bagi tahu, atadri aina sallaita? Kamu tahu wahai Rasulullah di mana kamu sembahyang tadi? Qala la. Nabi kata, saya tidak tahu. Qala sallaita bi Taibah wa ilaiha al-muhajirah. Itu kamu salat tadi di Taibah, iaitu di Madinah Al-Munawwarah, dan disitulah nanti kamu akan berhijrah. Jadi negeri hijrahmu adalah di tempat yang kamu salat tadi. Maksud Nabi dah sampai dah dulu pada malam Isra'. Kemudian berjalan lagi perjalanan. Perjalanan kedua, di Madian baginda turut menunaikan yakni solat di bawah pohon bidara, tempat teduh Musa. Jadi di Madian, iaitu nama satu qaryah daripada Qura Syam yang berbetulan ataupun bertentangan dengan Gazzah, negeri ini, negeri Madian. Ini tempat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun menunaikan salat yang kedua, iaitu di mana? Di bawah tempat pohon Nabi Allah Musa alaihi salam berteduh ketika keluar daripada Mesir, lari daripada dikejar Firaun dan tenteranya. Jadi ketika letih, Sayyidina Musa alaihi salam berhenti di bawah pohon tersebut. Pohon apa? Pohon bidara. Riwayat menyebut pohon unna dipanggil. Unna iaitu pohon bidara. Pohon bidara macam mana? Ada sebelah Masjid Bukhari. Ada.
Buah bidara ada sini kan, belah kan. Boleh makan ke buah tu? Tanya kat tu imam mana tu imam? Tu imam mana tu? Boleh makan, kami nak makan. Sedap ke buah dia? Buah bidara sedap. Rasa dia manis. Tak tahu lah buah bidara sini kan. Tapi kena tanya dulu dekat ni lagi. Pergi hantar makan pula kan. Kalau boleh makan, esok kami nak rasa lah. Buah bidara, tengok berbuah elok lah tu. Ada di sebelah. Ada 2-3 pokok apa, tak silap. Cuma satu pokok tu buah dia lebat. Kalau habis itu, zawiyah lah. Wa kanat min syajaratil unna. An syajaratul unna. Satu riwayat kata syajaratul ainab. Unna, ainab lain. Unna buah bidara. Ainab anggur. Dan kata buah anggur, pokok anggur Nabi Musa berteduh di bawahnya. Wa qila ausaj. Sebagian lagi kata ausaj. Ausaj ini sejenis pokok, dia nak macam beri. Buah dia warna merah kecil. Pokok dia macam ada duri-duri sikit. Dengan beri duri. Pokok tu ada nama ausaj. Jadi khilaf ulama, dan di sini kata para ulama, nanti kita akan tengok apa dia yang disebutkan oleh Al-Imam Dardi rahimahullah. Kemudian yang ketiga, setelah turun di tempat Nabi Musa alaihi salam berteduh, di puncak Tur Sina juga baginda bersolat. Di tempat baginda Musa telah bermunajat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sampai ke Mesir. Pernah sampai ke Mesir, yaitu di puncak Tur Sina. Di sini saya sebut dengan bahasa kita biasalah Tur Sina. Bacaan yang tepatnya Tur Sina. Yang ni disebut juga dengan Tur Sinin. Tur Sinin. Dan ini adalah nama bukit yang ma'ruf. Pada satu ketika dulu, ianya adalah nama bukit yang berada di Syam. Dulu satu ketika dulu, bukit ni di Syam. Kan masuk ke Mesir. Tamam? Dan bukit Tur Sina, alhamdulillah kita pernah sampai dan naik sekali jelah sepanjang untuk Mesir 16 tahun. Saya pergi sekali saja ke bukit Tur Sina. Dan masa teringin nak pergi pula. Kami naik jalan kaki lah. Naik atas bukit tu, mula sebelum subuh sampai waktu matahari nak terbit. Semayang dalam tempat Nabi Musa alaihi salam bersolat. Dan Nabi SAW pernah solat di situ. Nabi pernah solat di tempat tersebut. Jadi di puncak Tur Sina juga baginda Nabi SAW berhenti menunaikan solat. Ini semua Nabi turun tak tanya. Yang bagi tahu Sayyidina Jibril alaihi salam. Cuma Sayyidina Jibril kata inzil fasalli fa'al, kemudian naik kenderaan summa rakiba, atadri aina sallaita, kamu tahu semayang tadi di mana? Itu Nabi kata kata Sayyidina Jibril alaihi salam, sallaita bi Madyan inda syajarati Musa, kamu semayang tadi di Madyan di bawah pokok Nabi Musa alaihi salam. Kemudian pergi pula naik lagi pula sampai di tempat inzil fasalli fa'ala. Beliau pun Sayyidina Rasul turun semayang 2 rakaat, summa rakiba faqala atadri aina sallaita, kamu tahu semayang tadi di mana? Qala la, qala sallaita bi Turi Sina, kamu semayang di Tur Sina, haitsu kallama Allah Ta'ala Musa, di situlah tempat Sayyidina Musa alaihi salam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai lagi di satu negeri. Di Baitullah baginda tunai salat malam di tempat Sayyiduna Isa dilahir Maryam. Ni. Jadi di Baitul Laham baginda Nabi SAW menunaikan solat malamnya baginda di mana? Di tempat Sayyiduna Isa alaihi salam dilahirkan Sayyidina Maryam. Bila sampai di Baitul Laham. Jadi bila sampai di Baitul Laham, Sayyidina Jibril kata inzil fasalli fa'ala summa rakiba fantalaqa al-buraqu yahwi bihi faqala lahu Jibril atadri aina sallaita? Qala la, qala sallaita bi Baitil Laham haitsu wulida Isa alaihi salam. Itu tempat Nabi Allah Isa alaihi salam dilahirkan. Kenapa nama tempat tadi Baitul Laham? Li suquti Isa alaihi salam biha min batni ummih bilahmihi li'adamil qabilah. Karena Sayyidina Jibril alaihi salam jatuh, Sayyidina Musa alaihi salam, Isa alaihi salam keluar daripada rahim ibunya Sayyidatina Maryam tanpa qabilah. Qabilah apa dia?
tidak ada bidan. Dilahirkan itu jatuh sekali dengan dagingnya, atau sekali dengan tulah puri itu, jatuh sekali tanpa ada bidan. Maka dipanggil Baitullah, rumah daging dipanggil. Ini di mana? Ini juga berhampiran dengan di Syam, yaitu berhampiran dengan Palestin. Dan kemudian di sini disebut 4 tempat yang Nabi menunaikan salat. Tempat yang kelima adalah Baitul Maqdis, yang Nabi SAW menjadi imam kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian apa yang disebut oleh Imam Dardir, ini bukti kata Imam Dardir yang mulia, bertabaruk dengan asar salihin tak apa. Jadi ini kata Imam Dardir, bukti mengatakan bahawa boleh kita bertabarruk dengan asarnya para salihin. Sembahyang di tempat mereka tinggal, duduk, pergi ke tempat yang mereka lalu, itu semua adalah sunnah. Yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah golongan yang suka pecah belah, dituduhnya umat baginda lakukan bid'ah. Jadi kena jauhkan kelompok tadi. Siapa kelompok tadi? Ma'ruf, al-ma'ruf la yu'arraf. Ana zikrul jafa halis safa jafa. Sebut pasal puak tu di tempat yang mulia macam ni jadi kerah, tak orang nak elok comel. Tak payah sebut, faham sendirilah siapa kelompok tersebut. Tamam? Suka bid'ahkan orang, suka kafirkan orang, suka syirikkan orang dan sebagainya. Jadi kita pergi ke Makkah nak semayang tempat Nabi lahir. Dia tak bagi, dia duduk kat depan pintu rumah Nabi, rumah tempat Nabi lahir, maulid Nabi SAW. Kata, hadza laisa makan maulid Rasul SAW. Ni kalam yang laisa indahu dalil, kata sebut, kata tak ada dalil, tak ada itu, tak ada ini, semua tak boleh, kata dia. Halau kita. Tapi duduk tunggu depan tu, tunggu pacak depan tu dapat gaji, ya. Bulan-bulan dapat gaji. Gaji dia untuk abang, kata ni tempat bukan maulid Nabi SAW. Ajaib betul. Dah menipu. Menipu lah tu. Saya alhamdulillah pernah sembahyang di dalam tempat maulid Nabi SAW. Pernah masuk ke dalam tempat lahirnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Hadza min ni'matillahi ta'ala alayya. Saya pergi dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ke Makkah Al-Mukarramah pada beberapa tahun yang dulu. Kemudian dalam musafir kami berdua tadi, ada hari itu saya demam teruk, tak boleh pergi ke masjid, tak boleh pergi mana, duduk atas katil ya. Nanti waktu tu saya tengok Syekh Ahmad Mamduh, merupakan guru yang luar biasa. Dia guru saya, ahli majlis fatwa besar, anak murid kepada Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala. 20 tahun belajar dengan Maulana Syekh Ali sampai sekarang, lebih pada 20 tahun maksudnya. Dan beliau pula yang beli makan, tengok kesihatan kita, panggil doktor mai ke bilik, macam-macam lah. Jadi ada pagi tu dia tak gerak saya, selepas solat subuh dia gerak sembahyang subuh je. Habis sembahyang subuh biasanya Syekh akan keluar pergi beli makan. Syekh pun keluar beli makan juga, beli balik makan dengan saya. Kemudian saya tidur balik. Tengah hari baru saya bangun, dia kata Syekh dah balik. Syekh kejut saya, bangun Zuhur. Syekh kata tadi aku baru balik daripada maulid Nabi SAW, daripada rumah Rasulullah, maktabah, tempat yang maktabah ada simpan kitab-kitab para masyaikh dulu. Alhamdulillah, dia kata aku semayang di tempat lahirnya Nabi SAW. Siapa yang bawa? Yang bawa Syekh Abdul Wahab Sulaiman. Syekh Abdul Wahab Sulaiman murid kepada Syekh Hasan Masyar rahimahullahu ta'ala, Qadi Makkah Al-Mukarramah, Syekhul Masyaikh, guru kepada para guru kita di Malaysia ni pun. Ada tok guru kita, Tok Guru Haji Abdullah duduk Bukit Lada, Tok Guru Haji Abdullah duduk Tapah. Ini semua anak-anak murid Syekh Hasan Masyar rahimahullah. Ni anak murid dia yang tua juga, ahli majlis fatwa Saudi, tapi tak Wahabi lah. Sebut Wahabi juga. Dan Syekh Abdul Wahab Sulaiman rahimahullah hafizahullah masih hidup lagi beliau. Dia Muammar, orang yang dah tua umurnya, anak angkat kepada Syekh Hasan Masyar. Dia yang bawa Syekh Ahmad Mamduh jalan dalam maktabah tu, tunjuk semua kitab-kitab Syekh Hasan Masyar, tunjuk kitab Syekh Abdul Hamid Qudus. Dia ada maktabah Syekh Abdul Hamid Qudus, ada maktabah Syekh Hasan Masyar, ada maktabah Syekh Yahya Aman,
Ni semua kibar masyayikh di Makkah Al-Mukarramah satu ketika dulu. Saya ni punya jealous, tapi taklah jealous dengan syekh. Ni syekh saya. Takkan saya jealous kena sebab syekh nak masuk dalam tu. Saya mana boleh bagi ke bawah pada syekh, saya kena atas pada syekh. Mana boleh macam tu. Tapi saya yang jadi teruja sangat tu kerana sembahyang di tempat Nabi tu. Maka saya kata kat syekh, Maulana, tak ada jalan ke untuk saya juga masuk ke tempat tu? Syekh Ahmad senyum dan dia kata kat saya, kalau tak ada jalan aku tak cerita kat hang, dia kata. Tak kira hang akan jadi cemburu dengan aku lagi. Jadi aku cerita ni sebab ada jalan lah. Esok aku akan pergi lagi, dia kata. InsyaAllah. Esok aku bawa hang pergi. Itu adalah kegembiraan dan lega terus demam malam tu. Lega. 40 darjah turun. Nak pergi maulid Nabi. Alhamdulillah esok pagi siap pergi. Sampai di sana kami disambut oleh pegawai ataupun ketua maktabah tersebut, pemilik maktabah tu, jutawan. Dia ni jutawan, dia yang beli maktabah tu. Maktabah tu dibeli oleh dia. Asalnya nak diruntuhkan oleh kerajaan Saudi. Tapi dia bayar mahal kat kerajaan Saudi untuk dikekalkan tempat tersebut. Moga-moga dikekalkan sampailah ke akhirnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena mereka dah masukkan dalam senarai dah untuk diruntuhkan, dibuat jalan. Maulid Nabi SAW, tempat lahir Nabi tu, dia pun nak buat jalan. Dan dia beli dengan duit dia ni jutawan. Jadi dia sambut kami masuk. Karena Syekh Ahmad nak ambil makhtutat, ada manuskrip dengan PDF lah, nak bawa sebab semalam tak cukup. Dia bawa saya hari tu, dan kami pun masuk dalam bilik tadi. Ajaibnya dalam tu semua mereka berselawat, tak ada kerja lain. Orang yang duduk dalam maktabah tu semua selawat, tak ada kerja lain. Kalau buka kitab pun duk Allahumma salli ala, semua tasbih di tangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar mereka selawat jelas. Kemudian saya masuk ke bilik pegawai tersebut, ketua tu, yang pemilik maktabah, dia beli tu. Bila dia nak buka pintu bilik dia selawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Buka, ada sayyidina lagi. Buka, masuk dalam bilik tadi, dia duduk kat kerusi dia. Syekh Ahmad duduk atas kerusi, saya duduk di bawah. Saya duduk di bawah, sembang-sembang dengan Syekh, duduk sembang dengan dia, tanya semalam Syekh Abdul Wahab Sulaiman bawa kamu berjalan kata. Kemudian Syekh Ahmad, saya duduk tengok Syekh Ahmad. Syekh Ahmad tengok saya. Lepas tu Syekh Ahmad faham. Oh, dia nak sembahyang. Dia nak sembahyang kat tempat Nabi. Takut lagi terlepas peluang. Lepas tu Syekh Ahmad terus bagi tahu dekat pemilik maktabah tu. Dia kata, ni anak murid saya, dia nak solat di tempat Nabi lahir. Semalam aku dah solat, dia kata. Ni hari ni dia nak solat. Boleh kan? Kata dia, tu tempat yang dia duduk tu, itulah tempat Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya duduk tu, rupanya tu tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah binti Wahb alaihissalam. Saya bangun terus dan tunaikan solat 2 rakaat di situ, dan itu adalah perkara yang tak akan dilupakan sampai ke akhirnya. Alhamdulillah sempat saya sembahyang dalam maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tak tahu bila lagi akan berulang benda tersebut, Allahu a'lam. Jadi buktinya apa dia? Mereka kata tak boleh tabarruk dengan tempat tersebut. Buat apa nak sembahyang tempat tu? Sembahyang di Masjidil Haram. Allah. Ini orang yang tak tahu qimah. Tak tahu kedudukan. Rasulullah disuruh sembahyang di Taibah. Nabi disuruh sembahyang tempat Nabi Allah Musa singgah. Nabi disuruh sembahyang tempat Sayyidina Isa dilahirkan. Tempat Nabi dilahirkan tak boleh sembahyang? Oh, ajaib. Ini pelik ni, ini otak apa ni? Ada ulat dalam kepala. Tak baca hadis, tak baca riwayat. Kata ashabul hadis, kata orang minat dengan hadis. Minat dengan hadis, kenapa benda macam ni tak boleh terima? Ajaib. Dalam perjalanan ifrit mengganggu baginda. Ni di sini apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada cerita yang baru, iaitu dalam perjalanan tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh ifrit. Ifrit adalah maradah minal jin, yakni ketua jin ataupun antara adi al-khabith, maksudnya jin yang bermusuhan dengan manusia. Yang ifrit ni, yang kuat-kuat ni, kalau main ke tanah Melayu kita jadi hantu raya, jadi pelesit. Dia tengok orang lah. Kalau hak belah orang perempuan, tak silap tu. Hak belah orang lelaki, hak belah hantu lelaki jadi hantu raya, tak silap lah. Kalau orang perempuan belah jadi pelesit, gitu kan? Dia tukar gitu. Pada hantu raya tu juga lah, ifrit tu juga lah, dua-dua kuat tu. Ni jenis kuat.
Jadi Nabi SAW dikejar oleh ifrit daripada belakang. Dan Nabi berpaling banyak kali ketika melihat ifrit. Nabi berpaling berkali-kali melihat ifrit sedang bawa api tadi, bukan kerana takut. Kerana Nabi tak takut pun dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Nabi adalah makhluk yang paling berani. Nah, tidak ada makhluk yang paling berani melainkan Rasulullah SAW. Jadi bila Nabi berpaling kerana nak tengok ifrit nak buat apa. Nah, itu je tujuannya. Tujuan Rasulullah tengok ke belakang tadi bukan untuk kerana takut dengan ifrit. Hasyalillah. Rasulullah tidak takut dengan ifrit. Jadi ifrit kejar. Dan kemudian Rasulullah SAW disebutkan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, "Ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa qarrala fihi." Maksudnya dia akan mati. Api dia akan terpadam, dia akan mati. Ini disebut. Ini bukti, anda minta maaf. Dalam perjalanan ifrit mengganggu baginda, diajarkan Jibril doa kepada nabinya. Jadi Nabi diajarkan doa oleh Sayyidina Jibril alaihi salam untuk mengelakkan daripada ifrit. Jadi ini elok kita baca kalau kita sampai di tempat-tempat yang menggerunkan, kita takut dengan jin dan juga sebagainya, dibimbangi akan mengganggu kita anak-anak dan seumpamanya, maka dibaca doa ini. Apa dia doanya? Sini kita tak tulis, karena panjang. Nanti insya-Allah keluar syarahnya kita akan tulis, cuma saya baca di sini. Moga kita boleh dengar dan nanti insya-Allah nanti boleh ditulis balik. Dibaca a'udzu bi wajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruqu biqairi ya rahman biqairin ya rahman fankabbala fihi wa tafi'at syu'latuhu fasara. Putih api, terbakar Jibril ifrit pada waktu tersebut dan mati. Ifrit mati pada waktu ketika mana dibacakan doa ni. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku biqairin ya rahman. Baca doa tu. Kenapa? Ini doa yang dibacakan oleh Sayyidina Jibril, diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada banyak lagi doa macam-macam lah. Ini antaranya doa yang diajar untuk berhadapan dengan ifrit. Ada sebahagian ulama dalam sebahagian riwayat dibacakan ayatul kursi. Dan diajarkan, ada sebahagian lagi mengajar dengan 9 kali henti, 9 nafas, 9 berhenti. Itu untuk dengan ifrit juga. Seorang alim pergi bermalam di satu tempat, dan tempat tadi dikatakan keras, dan orang ramai pesan kata kami tak berani duduk tempat tadi, dan kalau kamu nak duduk kami bagi free kalau nak duduk tempat tu. Tempat tu berbayar, tapi ada bilik itu. Kata dia sebab dia perlu nak tidur, maka kata dia kalau kamu boleh tidur bilik itu kami bagi free. Dia tak apa, dia pergi tidur. Dan malam tu memang diganggu lah. Alim tadi diganggu, main macam-macam bentuk pada dia. Akhirnya dia buat apa? Dia baca ayat kursi. Dan pagi esoknya dilihat ada satu tumpukan debu, macam bukit, duduk di atas lantai. Rupanya tu jin ifrit semalam yang dibakar jadi debu, duduk atas. Kalau kita orang ramai kot tu, ayat kursi terlupa, terbalik ke belakang, ingat tapi nak baca tak keluar. Doa tu dah kali kerah tu. Ada orang tua kita diajak kat 40. Kat 40 pun ada dibaca. Kalau takut dengan hantu dan seumpamanya. Ada orang kata kat 40 ni benda apa ni? Benda syirik baru ni. Tak syirik apa. Ada ulama syarah kat 40. Kafaka rabbuka kam yakfika waqifatan kifkafuha kakamina kana min kalaka takirru karran kakarri kayfil kabidi tahkimu syaksyakatan kallat lakal kalika
kafaka rabbuka kaful kafi kurbataha ya kaukaban kana tahti kaukabal falaka. Itu doa dibaca syair, ada 3-4 bait yang dibaca oleh seorang alim ketika mana dia masuk dalam penjara, dia keluarkan syair itu. Ada syair itu disyarahkan. Dalam syair itu ada 40 kaf. Ada 40 huruf kaf. Dipanggil kaf 40. Seorang ulama India syarah kaf 40. Nah. Jadi khilaf banyak riwayat baca tu. Cara baca tu banyak khilaf lah. Itu pun antara bacaan yang dibaca oleh sebahagian para masyayikh untuk mengelakkan daripada jin dan juga syaitan. Kaf 40. Dalam masalah tu ada maksud. Kita tak faham. Bukan benda tu tak ada maksud. Kita tak faham, tu masalah kita. Nah, itu masalah kita. Nah. Baik. Dan terusnya. Mana tu? Lagi ada orang ni dengar ni dia kata, tengok kat 40 pula. Ada macam. Biar pergi kat depa. Kita kalau tak tahu, tanya. Setelahnya terlihat sekelompok manusia bercucuk tanam juga. Betul? Baca lagi. Dan doa itu dibaca pasti. Jika doa itu dibaca pasti berjaya, dihancurkan ifrit tak mampu menipu daya. Jadi kalau kata kita membacakan doa ini yang kita bacakan tadi, maka insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu diapa-apakan oleh ifrit dan seumpama. Tamam? Jadi termasuk juga bila dibaca a'udzu bikalimatillah. Dia kata sebut ni a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna gharrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi. Jadi zara'a fil ardi maksudnya yang diciptakan Allah Taala di muka bumi. Termasuk aqrab. Nah, lagi daripada kalajengking, lipan bara, ular, harimau, singa, gajah, kalau masuk dalam hutan, baca doa ni, insya-Allah tak akan diganggu. Tak akan diganggu. Faham? Dan juga kat 40 tadi. Kat 40 juga tak akan diganggu kalau dibaca. Lalu tengok ada pokok, kita gerun kat pokok tu, kalau dibaca lah, kadang-kadang kita lupa lah, main kena goyang pokok tu kat depan kita. Kafaka rabbuka, pergi tu. Lupa semua. Baik. Yang tu kena ambil dengan guru. Dan kafaka rabbuka kam yakfika wakifatan, tak boleh beramai umur 25 ke bawah. Tak boleh. Ni, Izzat tak boleh duduk beramai. Baru 17. Walaupun cucu tok guru. Umur 25 ke bawah tak boleh beramai. Ini tak boleh. Dia kena 25 ke atas. Nak ambil yang tu kena 25 ke atas. Kalau 25 ke bawah tak boleh lagi. Berbahaya. Bahagian masyayikh kata dalam kitab mereka disebut boleh jadi isim. Boleh jadi gila lagi. Kalau duduk beramai jadi gila orang seorang. Tak boleh orang. Saya terlupa, tak terlupa nak apa. Tak pergi duduk beramai pula. Tak lagi tak cukup 25 ke atas, 26 dan ke atas baru boleh beramai. Tapi saya tak syorkanlah. Baca yang ni lah yang Nabi SAW ajak. Baca ni tak ada umur, boleh baca. Tak masalah apa. Kalau yang tu nak ambil kena ada guru. Kena ada guru nak ambil baru boleh ambil. Jangan duk pergi gagah nak pergi beramai kalau tidak ada guru. Ni saya pesan siap. Ada orang kadang dia buka buku dia bilang, "Oi, syok ni." Dia pun mengapai baca. Lah kali pening seorang. Rupanya tak ada guru. Jangan. Ingatlah 25 ke bawah. Ke bawah lah. 25 ke bawah tak boleh. Tak boleh kat 40. Jangan. Hati-hati. Ini saya pesan susu. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti sekat tu. Esok kita sambung pada perbahasan yang seterusnya. Jika setelahnya terlihat sekelompok manusia bercucuk tanam juga turut tuai hasilnya. Ini kita akan baca esok insya-Allah ta'ala. Ini masuk cerita yang kedua. Jadi maksudnya ni saya susun ni ikut turutan. Peristiwa tadi berdasarkan kepada riwayat. Nabi berhenti semayang di mana dulu, nombor 2 di mana, nombor 3 di mana, nombor 4 di mana. Kemudian Nabi jumpa apa? Jumpa ifrit dalam perjalanan. Lepas jumpa ifrit, Nabi tengok pula peristiwa yang seterusnya. Nampak orang bercucuk tanam. Tuai hasil, keluar pula. Tuai lagi hasil, keluar lagi.
tuai lagi, tak berhenti-henti. Tak berhenti ambil hasil. Siapa kelompok ni? Nanti akan disebut di bawah tadi disebutkan dia punya maksud dia, dan nanti akan bertemu lagi dengan tukang sikat Firaun dan seumpamanya insya-Allah esok pagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung pada kitab yang kedua